Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idid du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh staf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu ta'ala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahkan taufik dan hidayah Allah. Baik, lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain tauhid atau akidah pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Maka kita menyambung sifat wujud bagi Allah. Jadi pengajian akidah ni amat penting, tuan-tuan. Nah, seperti yang saya tak ingat saya dah sampaikan kat sini belum, berkenaan dengan 7 martabat neraka yang satunya akan dipadamkan. Ada tak saya sebut di sini? Belum. Baik, di neraka nanti akan ada 7 pintu. Seperti yang tuan-tuan tahulah, bukan akan ada, dah ada dah 7 pintu neraka. 7 neraka ini, satu neraka akan padam, akan diroboh, akan dimusnahkan Allah. Neraka yang akan dipadam, dirobohkan oleh Allah, yang bernama neraka Jahannam. Sebab neraka Jahannam terdiri daripada golongan orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman yang sahih imannya,
yang akan dikeluarkan. Neraka Saqar ada juga, neraka Hawiyah ada juga. Tapi yang akan dipadamkan neraka Jahannam. Neraka yang 6 lagi kekal. Kekal sebab apa? Kekal sebab akidahnya kufur. Sebab tu penting akidah. Nak selamat daripada kekal dalam neraka, ilmu akidah. Walaupun dengan ilmu akidah masuk juga dalam neraka sebab dosa-dosa lain, tapi tak akan kekal. Adapun fiqh dan tasawuf, nak selamat daripada neraka-neraka yang lain juga. Jadi itulah pengajian yang 3 fardu ain tu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Adapun amalan sunat berkait dengan martabat-martabat syurga. Jadi bila akidah dah sahih, selamat daripada kekal dalam neraka. Fiqh dan tasawuf cantik dah, insya-Allah selamat daripada neraka. Kalau ada dosa pun Allah ampun, sebab kita bertaubat. Dan juga minta syafaat Nabi SAW, kemudian masuk dalam syurga. Syurga baru cerita martabat-martabat syurga kait dengan amalan-amalan sunat. Baik, maka pada malam ni kita membicarakan sifat wujud Allah. Maka sifat wujud ini, dekat kitab ni dia sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, sifat wujud yang sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud, artinya ada. Wajib dekat mana? Dekat akal. Wajib pada akal atau wajib bagi akal kita, Allah bersifat wujud. Mesti pada akal kita atau mesti bagi akal kita, Allah bersifat wujud. Maksud dia apa? Yang wajib bagi zat itu adalah sifat wujud, yang mana sifat wujud itu tidak boleh terpisah daripada zat Allah. Okey? Baik. Maka nak faham mudah, Allah itu wujud. Wajib tu kat mana? Akal. Mesti pada akal, wajib pada akal, Allah wujud. Kalau kata tidak, mustahil akal, tak boleh terima. Okey? Bukan Allah tu menanggung hukum, tidak, tu syarak. Baik. Maka apabila ada zat, dia mesti ada sifat. Tubuh tuan-tuan dengan tubuh saya zat. Sifat dia apa? Tinggi, rendah, gemuk, kurus, cerah, gelap. Apa lagi? Handsome, bodoh. Macam-macam, tu semua sifat. Tuan-tuan kulit cerah, gelap, warna. Tuan-tuan tinggi ke rendah, saiz. Tuan-tuan gemuk ke kurus, saiz. Tuan-tuan duduk kat mana sekarang? Atas lantai kapet surau, bertempat. Tu semua sifat. Zat tubuh. Penghadang ni zat penghadang. Warna dia sifat, keras dia sifat, tinggi dia sifat, petak dia sifat, saiz dia sifat. Jadi sifat mesti duduk dekat zat. Sifat tidak boleh sendiri, mustahil juga. Sifat mesti duduk pada zat. Maka sifat yang ada pada zat Allah, jangan dibayang tak berupa Allah ni. Sifat yang ada pada zat Allah adalah sifat yang 7. Sifat ma'ani namanya. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Okey, itu pada zat Allah. Lagi 13 itu hanya sekadar faham ataupun sungguh sahaja, bukan dia menempel pada zat. Menempel, jangan bayang menempel macam kita. Sifat kita menempel pada zat kita. Sifat Allah ada pada zat Allah, tapi jangan dibayang nanti membawa kepada menyerupakan. Baik. Maka wujud Allah ini dinamakan wujud zati. Wujud zat, wujud zati. Ini nama wujud Allah. Sebab kalau kita tanya, kita wujud tak tuan-tuan? Ada ustaz dia nak keliru kan, sajalah nak buat hilang ngantuk. Kita wujud tak tuan-tuan? Kata jemaah wujud. Kalau dua wujud macam mana nak esa? Esa ni tunggal wujud. Kita tak wujud tuan-tuan, Allah je wujud.
Dan kita ni apa? Nah, jadi wujud Allah yang esa tu namanya wujud zati, wujud zat. Nah, adapun wujud makhluk ni dinamakan wujud majazi. Wujud majaz, wujud bayangan sahaja. Wujud yang diwujudkan oleh Allah, bukan wujud hakiki. Okey? Baik. Maka wujud zati itu adalah wujud yang tidak dijadikan oleh yang lain. Kalau disebut tak dijadikan oleh yang lain, tidak diciptakan oleh yang lain, kait dengan sifat qidam, lepas ni. Okey? Jadi wujud Allah ni wujud zati, wujud yang bukan diwujudkan oleh sesuatu, tetapi wujudnya tiada mula, wujudnya tiada pencipta. Baik. Kemudian wujud Allah ini, wujud zati, wujud Allah ni menidakkan ataupun ternafi 3 perkara. Pertama, ada mula, nafi. Wujud zati ni tak ada mula. Wujud majazi kita ni ada mula, ataupun wujud aridi, wujud mendatang. Wujud kita ni majazi atau aridi, ada mula. Wujud zati Allah tak ada mula. 1. 2, wujud Allah ni tak terkait dengan masa. Sekarang ni kita terkait masa, Allah tak. 3, akan datang pun masa juga, Allah kekal. Kita akan datang tak tahu wujud ke tak. Akan datang ni tak payah cerita tahun-tahun depan, tuan-tuan. Sekarang pukul 8, pukul 10 tuan-tuan ada tak? Agak-agak lah. Kalau adat Ustaz 10 sekarang malah ada lah, insya-Allah ada. Kalau ada kalau ada, jaranglah mati jemaah surau beramai-ramai mati, pukul 10 semua mati, tak ada. Tapi nak ceritanya nyawa kita dalam genggaman Allah. Allah kata meninggal 9.59 malam, tak sempat pukul 10 meninggal. Siapa? Ustaznya ni. Saya nak macam mana? Tuan-tuan doa dah. Baik. Allahu Rabbi. Saya ada juga pesan kat isteri saya. Kalau saya tak ada buka Facebook live ni buat kenyataan saya dah meninggal. Jangan diamkan aja. Kalau sebab tak semua orang ada grup WhatsApp yang saya punya kuliah tu. Baik. Bukan apa, bila orang tahu saya dah tak ada, setidak-tidak jemaah hadiah Fatihah tu je, setidak-tidak. Baik, itu wujud Allah. Bagi makhluk pula, wujudnya wujud majazi. Okey, ini saya ringkas-ringkaskan ni. Kalau ikut dalam-dalam boleh, tapi tidak sesuai pada keadaan masa. Sebab kuliah kita sebulan 2 kali. Baik. Kemudian dia kata di sini, tahap wajib mengenal Allah ni kat mana? Tahap wajib dia. Lebih daripada tu sunat. Sebab kadang-kadang kan biasa ustaz-ustaz cakap mengaji tauhid ni wajib, mengaji tauhid ni fardu ain, tapi tak cerita level mana yang fardu. Lepas daripada level tu jadi sunat. Maka kadang-kadang ada orang tak reti mana tahap yang fardu, dia pergi ngaji tauhid hakikat. Rupanya tu fardu kifayah. Tak tunai fardu ain dia dalam dosa, kesian kat dia. Jadi ustaz-ustaz ni kena beritahu lah tahap ataupun had wajib dalam mengenal Allah. Paling minimum, paling kurang, menjadi wajib atas setiap yang baligh lagi berakal ni mengetahui Allah wujud. Pertama dia tahu Allah wujud, cukup. Kata Allah tak wujud, kafir. Tak mengaku Allah wujud. Allah wujud tu satu. Kemudian tidak diwajibkan mereka tahu Allah tu kategori wajib apa. Kita tanya, "Dik, Allah wujud tak?" Wujud. Wujud, Mam. Ni Imam nak tanya. Wujud Allah ni kategori apa? Zati ke, majazi ke, aridi ke? Itu sunat. Dia kata tak tahu, Tuan Imam. Tak dosa. Yang wajib tahu Allah wujud tu je. Cuma saya ambil bab sunat tadi supaya kita jelas. Tu saja. Kalau tak tahu tak berdosa.
Yang wajibnya tahu Allah wujud. Okey, sama juga 20 sifat yang lain. Pertama, dia wajib tahu 20 sifat. Selepas dia tahu 20 sifat wajib bagi Allah tu, termasuk 4 sifat Rasul, dah tahu tu, wajib belajar. Gini yang belajar, dengar, kalau berkitab lagi bagus. Sekurang-kurang belajar, dengar dalil. Nah, dengar dalil. Nanti kejap lagi dia bagi tahu dalil sifat wujud. Kejap lagi saya bacakan. Yang ketiga setelah belajar, yakni dengar akan dalil, yang ketiga beriman. Habis sebelum tahu tadi tak beriman ke? Beriman. Habis yang kata yang ketiga ni beriman serta ilmu. Beriman serta ilmu. Bagus, sahih akidah. Kalau sebelum belajar beriman juga, yang kita tak beriman. Awak ni beriman tak? Saya belum beriman lagi sebab belum mula belajar sifat 20. Mati kafir tu nanti. Tak boleh. Kena beriman dulu. Beriman walaupun tanpa ilmu, kena beriman dulu. Nanti belajar tu step akan datang. Selepas dia beriman, wajib dia amal. Nanti dia beritahulah macam mana nak amal sifat wajib. Baik. Kemudian jadi retilah wujud Allah ni wujud yang hakiki, hakikat atau wujud zati. Benda tak ada mula, tak ada binasa. Wujud kita ada mula, ada binasa. Binasa kat dunia kan ustaz, akhirat kekal. Akhirat kekal dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Baik, kemudian dalil dia firman Allah SWT. Jadi malam ni masing-masing telah menunaikan kewajipan belajar. Selama mana tak dengar dalil, tak dengar huraian dalil, belum tertunai belajar dia. Sebab apa? Akidah wajib belajar dengan dalil, supaya nak lepas daripada bertaklid, yakni mengikut. Sebenarnya tuan-tuan dah tahu dalil. Tuan-tuan pun sebenar-benarnya kita semua tetap mengikut ulama. Secara umum, kalau kita belajar fiqah, belajar tasawuf, kenapa maksiat hati, riak, takabur ni dosa besar? Kita tahulah dosa besar. Pernah dengar dalil? Tak pernah. Tak dosa. Sunat je dengar dalil. Fiqah, tuan-tuan puan-puan sujud 7 anggota. Mana dalil 7 anggota sujud? 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 1 dahi. Hidung sunat dalam mazhab Syafi'i. Mana dalil? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Tak berdosa. Sunat kalau pernah tahu dalil. Dalil diwajibkan sembahyang, tak tahu, tak dosa. Tapi akidah wajib tahu dalil. Sebab nak keluar daripada mengikut ulama. Kalau mengikut ulama ni maksud kata gini. Tadi kita sembahyang, kita rukuk, kita sujud, kita ikut hukum saja. Ada dalil, tak ada dalil, itu nama masih mengikut. Tak dosa. Tasawuf kita tahu ni ibadat hati, ni maksiat hati. Tahu dalil, tak tahu, kita mengikut apa yang para ulama ajarkan selari dengan Quran dan hadis. Kita masih mengikut. Tahu dalil, pernah dengar dalil? Tak pernah, tak dosa. Tapi akidah, selama mana tak pernah dengar dalil, tak pernah belajar dalil, dia masih dihukum mengikut orang. Maka nak lepas daripada mengikut orang, setidak-tidak tahu dalil. Pernah dengar ni dalil dia. Maka terlepas daripada dihukumkan mengikut. Tapi pada hakikatnya kita masih mengikut. Sebab apa? Quran dan hadis yang dibentangkan dalil dalam bab tauhid, dalam bab akidah, bukan kita cari sendiri. Siapa hidangkan? Para alim ulama. Ke sini ada yang buka 30 juzuk Quran cari dalil bakar. Besok gila. Tak jumpa. Kita buka kitab tauhid, kitab sifat 20 nipis-nipis, kitab Hidayatus Sibyan, kitab Faridatul Faraid, Aqidatul Awam. Ini dalilnya pendek-pendek. Ulama dah hidang. Maka kita tahu dalil. Pada umum, pada asasnya kita terlepas daripada mengikut sebab kita ada dalil. Bab akidah. Tapi pada hakikinya kita tetap ikut ulama yang menghidangkan dalil tersebut. Tapi berbalik pada hukum, bab akidah wajib mengetahui dalil. Tahu tak dalil sifat wujud? Tak apalah ustaz, tapi ada dengar lah dalam kuliah ustaz hari tu ada baca kan.
Okey, dikira belajar. Nah, telah menunaikan belajar. Kalau sunat, kalau hafal dalil tu sunat. Sebab dalil tu semua pendek-pendek. Baik. Maka dalil ni ada dua. Pertama, naqli, Quran, hadis. Kedua, akli, logik, akal. Dua ni dalil. Okey. Sekurang-kurang dalil Quran. Tak tahu hadis tak apa. Okey, paling kurang lah tu. Nampak para ulama dia nak selamatkan kita daripada berdosa, nak selamatkan kita menunaikan fardu ain, sekurang-kurang dengan dalil satu je ayat Quran memadai kamu dikira orang yang telah menunaikan belajar fardu ain tauhid. Kalau tengok dalam kitab-kitab ulama, satu sifat, contoh sifat wujud, ada 2, 3, 4 dalil. Semua Quran. Hadis pula ada beberapa. Kita yang wajib ni mana? Tahu satu je. Quran ke hadis yang satu tu? Quran. Nah, okay, baik. Dalil daripada Quran, firman Allah SWT. Dalil ni benda. Dalil ni kalau Melayu panggil bukti. Nah, kalau Sentosa panggil proof. Okey, proof. Okey. Tak tahu proof, ni bukan orang Sentosa. Okey. Bukti Allah wujud, dalil dia ni. Dalil Allah tu wujud. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat yang ke-4, yang bermaksud, sebab sini terus tulis terjemahan, kita terus baca terjemahannya. Kalau nak silap Quran saya boleh silap, tapi saya nak singkatkan masa. Firman Allah yang bermaksud, Allah Ta'ala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara kedua langit dan bumi dalam 6 masa. Surah Sajadah. Nak silap tak? Silap ambil barakah baca juga. Rasa tak sedap pula. Surah ke-32 ayat 4. Surah ke-32 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam ila akhir. Shadaqallahul azim. Dalilnya sampai situ ya tadi. Mana? Bahawa Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala apa yang ada antara langit dengan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa tu bukan Allah nak kata Allah terkait masa. Aku punya susah buat langit bumi ni, makan hari 6 masa, makan hari 6 hari. Tak. Nak cerita 6 masa tu secara ringkas tafsiran dia, betapa Allah teliti. Jangan samakan teliti macam kita. Kalau nak umpamakan macam kita teliti, buat meja ni dengan mesin, dengan buat meja ni dengan handmade tangan, mana teliti? Handmade. Tengok dia punya licin, ini buatan tangan ni, teliti. Buatan tangan dengan kilang mesin, mana lama buat? Buatan tangan. Tu contoh, tapi jangan samakan Allah macam tu. Allah nak bagi tahu apa, bahawa aku teliti dalam menyediakan langit dan bumi dan sesuatu di antara langit dan bumi. Tu aku teliti. Dan dalil tersebut menjadi bukti, menjadi dalil bahawa Allah tu wujud. Ustaz macam tak nampak. Ringkasnya gini, langit ada, bumi sekarang ada. Antara langit dengan bumi banyak tak makhluknya? Banyak Ustaz. Lautnya, sungainya, gunungnya, pokoknya, hutannya, kita, manusia, haiwan, alam gaibnya, jinnya. Lautan dalam dengan banyak binatangnya. Lautan udara, binatang udara, binatang darat, binatang laut. Banyak Ustaz. Semua tu ada tanda wujud Allah. Gitu. Ada? Kau susah nak? Maka melihat setiap sesuatu tanda Allah wujud. Tengok diri kita, tanda Allah wujud. Tengok benda dalaman organ badan kita, tanda Allah wujud. Siapa yang susun dalam badan ni? Sini siapa? Jantung belah kiri. Ada? Jantung belah kiri. Jantung yang belah kiri kan? Jantung sebelah kanan ada? Kiri kan? Jantung belah kanan siapa? Ginjal dekat kelengkang kan? Siapa dekat pinggang? Ginjal dia belakang, teralih. Tak ada.
Siapa yang usus dia kat luar perut? Siapa yang tulang dia terkeluar daripada kulit? Siapa yang daging di atas kulit, kulit di bawah daging? Ustaz sebut macam orang-orang cacat je. Yang susun tu Allah. Maka tersusunnya kita, sekalipun cacat seorang manusia, cacatnya manusia tu semua tanda wujud Allah. Nah, sebab tu sunat melihat lautan. Tengok laut kat pantai tu, subhanallah, dapat pahala. Wujud Allah, teringat wujud Allah. Cuma pilih-pilih lah pantainya. Kalau dah ramai yang pakai tak cukup kain, jangan pergi pantai macam tu. Subhanallah, yang mana cantik ni bang? Pantainya ke orangnya? Jangan repeh kopiah nanti. Carilah tempat pergi apa, waterfall, tengok air terjun tu. Kalau air terjun tu kan bising, sejuk kan dekat tempat air terjun tu. Subhanallah, teringat kewujudan Allah. Situ maksud dia. Tanda Allah cipta langit bumi dan sesuatu antara kedua langit bumi, semua tanda Allah wujud. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu tanda Allah wujud, melihat sesuatu segala di atas muka bumi ini. Ustaz, kalau kita tengok benda maksiat, kita merasakan itu tanda kewujudan Allah? Boleh juga. Maksiat dan ibadat semua dari Allah. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, cuma jangan dihalalkan maksiat. Wajib benci, haram redha. Wajib kata tu dosa. Nak benci maksiat tu. Ini semua memang Allah yang tentukan, yang takdirkan. Tapi Allah dah perintah aku untuk benci maksiat tu. Kena faham situ. Jangan ni semua ni Allah, lepas tu semua tak apa, maksiat ke ibadat sama je kita. Jahanam agama je tu. Tak boleh. Bini keluar tak pakai tudung lah. Awak usah tak pakai tudung, tak malu kan? Saya ni noja surau tau. Contoh bukan surau sini Awak keluar tak pakai tudung. Begitu tahu nak pakai tudung. Bini kata, abang, buka aurat, tutup aurat ni semua Allah. Ambil lapuk muka dia sekali, dia dah mula nak gila. Baik. Kemudian dalil wujud Allah ni juga dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-14. Malam ni kita bacakan dalil-dalilnya. Surah ke-20 ayat 14. Ayat 14 ni juga terkandung dalil nama Allah. Okey? Kalau ada orang tanya, nenek, atuk, abah, mak, pakcik, Allah ni nama dia Allah ya? Ya. Mana pakcik tahu Allah tu nama Allah? Jangan tanyalah, beriman je. Tu tak tahu dah tu. Tapi tak apalah, jangan memandai-mandai. Dia Allah ni namakan Allah, dia membuat pandai dia. Jangan. Kita dah tak tahu jawab, kamu beriman aja. Jawapannya atuk tak tahu, nanti tanya ustaz. Allah declare nama dia Allah, surah Taha juga ayat 14, sekaligus dalil wujud Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani ana Allah. Maksud dia, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tu Allah declare nama dia Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani ana Allah. Tanpa menafikan 99 nama lagi, 99 sifat Asmaul Husna tu tidak menafikan nama Allah. 99 kesempurnaan nama Allah Asmaul Husna tu, nama sekaligus menggambarkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sebab di Johor semalam, hari ni Selasa, semalam Ahad hari Isnin, semalam pagi saya bermuzakarah fatwa dengan Datuk Timbalan Mufti, dengan beberapa pemegang-pemegang tauliah di Johor.
Di antaranya 3 ajaran sesat timbul di Johor. Di Kulai satu, di Johor Bahru Masai satu, lagi satu di Johor Bahru juga, tak ingat kat mana. 3 tu, 2 muncul masa PKP, 1 muncul selepas PKP. Salah satu antara 3 tu, nama dia ajaran Azman bin Samad. Ajaran Azman bin Samad. Tu Imam dengar pun gelak benda ajaran Azman bin Samad. Nama pun ajaran dia, kenapa saya teringat? Sebab sebut Asmaul Husna ni, nama Allah. Dia kata Allah hanya nama Allah je. 99 nama Allah tu bukan nama Allah. Dan dia mensyirikkan, mengkafirkan orang amalan Asmaul Husna tu. Dia Johor. Tak kena tangkap. Belum sempat tangkap dah lari ke Singapura. dah lari, tak sempat tangkap dah. Baik. Allahu Rabbi. Mujur lagi. Kalau tak kena tangkap dia, masuk dalam lokap. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang Allah rahmati, punca paling besar ajaran sesat, di antaralah punca paling besar yang kata-kata bila tangkap mesti ni ada sebab dia. Sebab paling utama muncul ajaran sesat adalah mentafsir Quran ikut akal sendiri. Itu punca paling banyak ajaran sesat timbul. Allah sebut, dan aku utuskan engkau, dibaca terjemahan, dan aku utuskan engkau. Wahai Muhammad, dia tak baca engkau tu, dia kata diri dia. Allah utus saya, ni saya jadi Rasul Melayu. Lepas tu tengok, kahwinlah 2, 3, 4, dan kalau tak boleh berlaku adil, kahwinlah 1. Bini dia 10. Mana? Dia keluar dalil kat Jabatan Agama, bahagian siasatan akidah. Ni dalil. Tok Mufti dengan Timbalan tak tahu ke dalil ni? Dia menyalahkan orang tu pula. Dia kata dalil mana? Ni kahwin 2, 3, 4, 1, campurlah semua, tak 10. Tu gitu tafsir. Nampak? Allahu Rabbi. Tu berat. Tu Allahu Rabbi. Baiklah. Dengar pun gelak. Sedap dia bini 10. Dah macam Rasulullah SAW dah. Rasulullah ni dia ada perkara khusus bagi dirinya sahaja yang umatnya tak boleh. Baik. Maka Allah sebut, dan aku ni adalah Allah. Itu dalil Allah mendakwa nama diri Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingat akan daku. Ayat 14 ni, poin pertama, Allah kata nama dia Allah. Poin kedua, dalil Allah wujud. Tidak ada Tuhan selain aku, la ilaha illa ana. Poin ketiga, Allah kata sembahlah aku, fa'budni, sembahlah aku. Poin keempat dalam ayat ni, dirikan semayang untuk ingat aku. Nak ingat Allah ada martabat-martabat dia. Martabat kita ingat Allah macam mana? Perhatikan rukun sembahyang, perhatikan syarat sah sembahyang kita terjaga, perhatikan tajwid bacaan kita dalam sembahyang, perhatikan gerak kita sopan mengikut adab-adab dalam sembahyang. Tu level tahap peringkat kita ingat Allah. Peringkat aulia illah yang kita sebut tadi tu semua dah jadi darah daging dia. Fiqah semayang, tasawuf dalam semayang, akidah dalam semayang, adab dalam semayang, dah jadi darah daging dia. Dah tak payah nak usaha-usaha dah. Tok wali ni aulia illah dan para salihin. Maka martabat para salihin dan aulia mengingat Allah dalam semayang, Allah, 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 Allah. Kita jangan tiru, nanti lupa rakaat. Asyik sujud sahwi aja. Asal lupa tahiyat awal, lupa rakaat, Allah, Allah, Allah. Tak boleh, jangan niru-niru. Baik. Itu dalil yang kedua, Allah wujud. Surah Taha ayat 14. Kemudian dalil yang ketiga, surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat yang keempat. Surah yang ke-57. Surah yang ke-57 ayat yang keempat. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang ayat dia.
Kalau kita tengok keratan tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ila akhir. Shadaqallahul azim. Ayat dia panjang lagi. Tapi keratan tu dalil bagi Allah, dalil bagi sifat wujud Allah. Maksudnya dialah, yakni Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 3 dalil telah terdengar di telinga tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati. Nah, surah Al-Hadid, surah Taha, surah Sajadah. 3 ni dalil Allah wujud. Maka pernah dengar kita terlepas daripada mengikut, maka kita berakidah secara putus, secara jazam. Dah pernah dengar Quran sebut yakin, tapi hakikatnya ngikut ulama' juga, sebab ulama' yang beri kita dalil ni. Tapi pada peringkat umum, kita terlepas dah daripada taklid, sebab akidah tak boleh taklid. Contoh taklid, mana tahu Allah wujud? Ustaz kata taklid belum sah. Maaf, bukan belum sah. Imannya sah tapi masih duduk dalam dosa. Iman sah, tapi duduk dalam dosa. Mana dosanya? Tak tahu dalil. Nah, mana tahu Allah baqa? Abah kata Allah baqa. Mak ni, iyalah Allah baqa. Tahu tak dalil? Tak tahu. Pergi belajar. Nah, abah kata, mak kata, ustaz kata, imam kata, ketua kampung kata, Datuk Seri kata, tu semua taklid. Maka setidak-tidak pernah dengar, walaupun tak hafal. Tahu Allah wujud? Haji? Tahulah. Mana dalil Allah wujud? Dalil dia tadi saya dengar kat surau. Saya tak ingat lah, tapi saya dah dengar Quran mengatakan dengan 3 dalil Allah wujud. 3 surah ustaz baca tadi. Imam tu, haji tu dah lepas daripada taklid. Nah, sebab dia bukan kata ustaz kata Allah wujud. Ustaz dah bacakan dalil wujud yang aku dah dengar. Nah, maksud kata dia pegang pada apa? Pegang pada ustaz ke pegang pada Quran? Pada Quran. Nah, surah Sajadah, surah Al-Hadid, surah Taha. Baik. Ditambah dengan hadis Nabi SAW, dalil Allah wujud. Hadis yang bermaksud SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Nabi SAW mengatakan pada kita, sungguh Allah adalah pencipta setiap pencipta. Kalau tengok anak lahir daripada mana? Mak dengan bapak. Okey? Pencipta anak mak dengan bapak. Mak dengan bapak tak setubuh, anak tak tercipta secara zahir mata. Okey, bukan secara hakiki. Hakiki semua. Hakiki ni Allah adalah pencipta setiap pencipta. Siapa pencipta anak? Mak bapak. Siapa pencipta surau ni? Kontraktor. Siapa pencipta tripod kamera ni? Tu engineer. Siapa pencipta penghadang ni? Tukang kayu. Siapa pencipta kapet ni? Tu orang yang buat kapet. Semua ada pencipta. Setiap pencipta tu Allah yang mencipta. Okey, siapa buat kapal? Tukang kayu. Siapa buat wiring ni? Tukang elektrik. Tu semua Allah yang cipta. Pada hakiki, pada zahirnya manusia. Baik. Dan Allah kata, ada sambungan, Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Maka kalau tukang kayu buat sampan, Allah yang mencipta tukang kayu tu, Allah yang mencipta sampan tu. Semua Allah. Lagi satu, bukan setakat Allah yang mencipta tukang kayu tu jadi manusia. Bukan semata-mata Allah mencipta tukang kayu tu jadi tukang kayu. Allah juga yang mencipta pergerakan, perbuatan tukang kayu. Lalu terhasillah sampan, terhasillah kapal, pun Allah yang cipta. Okey? Maka nampak segala ciptaan manusia, teknologi, semua balik pada Allah. Nah, baik. Teknologi ni kita yang kena cerdik. Jangan sampai dia makan kita. Nah, tengok handphone je lah. Handphone tu tuan-tuan ringan tau. Ringan handphone. Handphone sekarang lah, kalau handphone yang lama-lama yang tak ada video tu tak kira handphone yang macam sekarang ni kita sebut.
Handphone yang macam mana yang sekarang ni, dengan YouTube, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan internet, berlambak-lambak. Handphone tu ringan, tapi hisab dia berat. Handphone ringan. Hisab handphone, hisab apa Ustaz? Timbang di akhirat handphone tu berat. Ustaz, nanti handphone timbang ke akhirat ni? Jangan lurus sangat. Bukan handphone tu yang ditimbang, dosa pahala kita daripada handphone tu. Handphone kau tengok apa? Kuliah agama, ajak orang buat baik, apa semua, pahala. Beratlah pahala, alhamdulillah. Dengan handphone tu kau buat dosa, Allahu Rabbi. Tu kata daripada handphone je. Nah, maka jangan sampai teknologi makan kita. Yahudi buat handphone tu, orang-orang kafir cipta handphone, teknologi handphone ni, nah, untuk rosakkan Islam. Cipta berbagai-bagai apa, internet punya media sosial nak menjahanamkan Islam. Kita kena sedar. Bila dah sedar, biar senjata makan tuan. Kita buat media sosial makan diri mereka balik. Kita memenangkan Islam dengan handphone, memenangkan Islam dengan media sosial. Contoh. Nah, baik. Maka berbalik pada pencipta, Allah yang mencipta sekalian makhluk, Allah yang mencipta segala pencipta, Allah yang mencipta segala pergerakan pencipta, Allah yang mencipta segala ciptaan pencipta-pencipta makhluk. Nah, mana ini siapa buat air ni? Orang lah Ustaz yang mencipta air ni. Orang tu pun Allah cipta, air ni pun Allah cipta. Pergerakan orang yang buat air ni pun Allah yang cipta. Tanda apa? Wujud Allah. Andai Allah tidak wujud, makhluk tak ada, ciptaan makhluk tak ada, perbuatan makhluk tak ada. Macam mana nak nafi Allah wujud? Tak boleh. Nanti gila. Boleh? Khair. Kemudian dalil akal sudah mencukupi kalau kita nak reti wujud Allah. Wujud Allah ni, ulama kata, guna logik aja dah boleh mengambil bukti Allah wujud. Tapi dikuatkan lagi dengan dalil Quran dan hadis. Sebab tu setengah kitab dalil wujud ini dia tak letak, dia terus kepada dalil logik akal. Mana boleh setiap makhluk ni ada sendiri, pasti ada yang cipta. Tu logik tu. Cuma orang kafir ada yang meyakini, ada yang tak yakin. Ada kafir yang dia yakin ini semua memang Allah cipta lah, tapi dia tak beriman Allah tu Tuhan. Okey. Dia tak beriman Allah tu Tuhan. Sedangkan Allah tu yang maha layak disembah dengan sebenar-benar sembah, yang nama ilah. Nah, kalau Rabb yang maha mentadbir lagi maha mencipta. Maka dia tahu Allah yang mencipta, tapi dia tak beriman Allah tu Tuhan. Nah, setengahnya memang kata alam ini jadi sendiri, tak ada pencipta. Tu free thinker. Nah, baik. Kemudian ada juga yang kata memang alam ni tak jadi dengan sendiri. Jadi mesti Allah jadikan. No. Bukan Allah jadikan. Habis dia ada satu power yang jadikan alam ni. Gitu pula. Macam orang kafir. Nah, jadi dengan akal saja kita boleh dapati bahawa makhluk tidak boleh wujud dengan sendiri. Pasti Allah yang menjadikan. Cuma orang kafir, Allah tu ada yang dia beriman, ada yang dia percaya Tuhan dia. Nah, ataupun ada satu kuasa. Walhasil dikuatkan dengan Quran dan hadis seperti yang kita baca tadi. Baik. Kemudian kewujudan Allah dapat dibuktikan dengan semua makhluk. Tu kita dah sebut. Dalil makhluk adalah baharu, adalah sifat yang ada pada makhluk. Baik. Maka nanti kita sambung sikitlah dekat dalil akal ni. Nanti kita sambung. Jadi cukup malam ni kita baca dalil-dalil daripada Quran dan hadis berkenaan sifat wujud Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dengan itu tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah di dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita
tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma ashrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'adhim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.